Ya, para pelajar sekalian, dalam siri pembelajaran kita kali ini kita akan melihat contoh masalah yang kedua bagi masalah yang melibatkan fungsi kuadratik ya. Okey, Amir. Ya cikgu. Amir, dalam cuti berkurung ni cikgu Amir buat apa, Amir? Saya makan tidur je cikgu. Apa pula makan tidur je, Amir? Banyak aktiviti kita boleh buat, Amir, walaupun duduk dalam rumah ni. Kita study je lah, Amir. Pulang kaji balik. Betul tak, Amir? Betul lah cikgu. Itu memang pun yang saya buat. Bagus, nampak bagus. Okey, Meh. Kita tengok satu contoh masalah, Meh, melibatkan fungsi kuadratik ni. Okey cikgu. Okey, Meh. Masalah ni, Meh, cikgu ambil satu soalan daripada buku teks muka surat 66, Meh. Soalan nombor 7. Ambil tengok buku teks muka surat 66, soalan nombor 7. Okey, Amir boleh bacalah sendiri soalan situ. Okey. Jadi sekarang, Meh, diberikan apa tahu, Meh, di sini? Secara umumnya, diberikan suatu fungsi kuadratik, Meh. Kalau Meh tengok ni, fungsi kuadratik ini diberikan dalam bentuk vertex. Cikgu, ini bentuk vertex ke cikgu ni? Meh, kalau tak, Meh? Saya rasa macam belum bentuk vertex betul-betul ni cikgu. Bagus. Kenapa Meh kata macam tu? Sebab cikgu ada tanda kurungan segi ni. Kalau bentuk vertex dia tak ada kurungan segi ni cikgu. Bagus. Memang itulah jawapan dia. Okey, memang betul, Meh. Ini adalah fungsi kuadratik yang sudah menghampiri bentuk vertex tu. Tapi belum betul-betul bentuk vertex. Kita kena buang dulu tanda kurungan bersegi ni. Okey. Okey, Meh. Seterusnya, Meh, di sini diberikan y sama dengan 4 adalah tangent kepada lengkungan itu. Untuk kita faham, kita tengok gambar rajah ni lah, Meh. Okey. Baik, soalan yang pertama, Meh, dia kata cari punca-punca bagi fx sama dengan kosong. Macam mana, Meh? Macam mana nak jawab? Kalau fx sama dengan kosong cikgu, maksudnya adalah pintasan pasi x lah cikgu kan? Betul. Lagi satu, Meh, gini, punca-punca persamaan kuadratik kan persilangan lengkung kuadratik itu dengan pasi x, Meh. Okey. Jadi, Meh, kalau macam tu, Meh, apa punca-punca bagi fx sama dengan kosong? Kalau macam tu cikgu, punca-puncanya ialah 3 dengan 7 lah. Yes, cikgu tu tengok, Ya, betul, Meh. Senang je ni. Oh, cikgu tak payah tunjukkan apa-apa cikgu Tak payahlah, dah ada jawapan dah daripada graf ni. Dalam gambar rajah ni dah ada dah pun jawapan dia. Nyatakan je lah 3 dengan 7 ni. Okey cikgu, okey. Okey, seterusnya, Meh. Soalan B macam mana, Meh? Cari nilai P dan nilai Q. Kalau soalan B ni cikgu, saya rasa kita kena tentukan dulu cikgu koordinat titik maksimum ni. Okey, bagus. Macam mana, Meh, nak tentukan koordinat titik maksimum ni? Kita cari nilai x cikgu di tengah-tengah ni, iaitu antara 3 hingga 7 ni cikgu. Nilai x dia adalah 5 cikgu. Okey, bagus. Kemudian? Jadi kalau macam tu cikgu, dapatlah koordinat titik maksimum ni 5, 4 lah. Okey, bagus. Meh, kita memang perlu ke, Meh, koordinat titik maksimum ni, Meh? Untuk menentukan nilai P dan Q ni? Kita perlu cikgu. Sebab apa? Sebab koordinat titik maksimum ini dia terkait dengan fungsi kuadratik bentuk vertex ni cikgu. Okey, bagus. Jadi Amir teruskan. Okey cikgu, saya teruskan baik, di sini cikgu, kita nak jadikan dia fungsi kuadratik ini bentuk vertex. Jadi maksudnya kita kena buang dulu cikgu tanda kurungan segi ni. Jadi maksudnya kita kena darabkan negatif 1/3 ni cikgu, kita kena darabkan ke dalam. Jadi cikgu, kita akan tulis macam ni. Okey, bagus. Jadi cikgu, inilah dia bentuk vertex yang sebenarnya cikgu. Bukan seperti mana yang di atas ni. Okey. Kalau macam tu, Meh, apa yang Amir kata tadi, kaitan bentuk vertex ni dengan koordinat titik maksimum ni? Kaitannya begini cikgu. Kalau dia dah bentuk vertex, maka kita ambil yang dalam kurungan ni cikgu, kita samakan dengan kosong. Macam ni. Okey. Kemudian cikgu, x yang ada ni, sebenarnya x ini merujuk kepada nilai x di sini cikgu, iaitu 5 tadi. Okey, jadi maksudnya?
Jadi maksudnya cikgu, kita gantikan X ini dengan 5. Jadi kita boleh tulis macam ni lah. Dan akhirnya cikgu, dapatlah nilai P, iaitu negatif 5. Oh, macam tu je, Meh? Macam tu je cikgu. Betul tak cikgu? Betul, Meh. Betul. Bagus, Meh. Okey, seterusnya, Meh? Seterusnya cikgu, kalau nak dapatkan Q ni, negatif Q per 3 ni cikgu, dia akan sama dengan 4. Jadi kita akan tulis macam ni lah cikgu. Negatif Q per 3 sama dengan 4. Jadi negatif Q sama dengan 12 dan Q sama dengan negatif 12 lah. Maka itulah nilai Q. Oh, okey. Bagus. Cikgu, betul kan cikgu? Betul lah, Meh. Bagus kamu, Meh. Okey. Baik, teruskan, Meh. Soalan C boleh? Soalan C cikgu. Soalan C kata cari persamaan paksi simetri kan bagi lengkungan ni. Ni senang cikgu. Ui, muka confident dia, Meh. Macam mana, Meh? Tunjukkan lah. Paksi simetri cikgu, dia ada di sini. Ni paksi simetri lah cikgu. Dia minta persamaan paksi simetri, Meh. Jadi macam mana, Meh? Paksi simetri cikgu, dia melalui X sama dengan 5 kan cikgu kan? Jadi maksudnya cikgu, persamaan paksi simetri ini ialah X sama dengan 5 lah. Okey. Bagus. Senang, Meh. Okey cikgu, ni okey. Okey, seterusnya, Meh. Soalan D macam mana pula, Meh? D. Soalan D cikgu yang ini tak berapa reti ni cikgu. Okey, bagus, Meh. Terus terang, tak reti terus terang, Meh. Lebih baik terus terang cikgu, tak hipokrit. Bagus sikap tu, Meh. Okey. Baik, cikgu tunjukkan yang ni. Okey, soalan D ni, Meh. Cikgu lukiskan balik di sinilah. Besarkan sikit, senang cikgu nak tunjukkan sini, Okey. Dia kata, Meh, cari julat nilai X apabila fx positif. Okey. Kan fx positif ni kan sebelah atas ke sebelah bawah, Meh? Fx positif. Fx positif sebelah atas cikgu. Baik, ambil tengok sini, Cikgu ambil contoh suatu nilai positif. Okey, kat sini. Kat sini satu nilai positif kan. Okey, kemudian cikgu unjurkan ke lengkungan ni, kemudian unjurkan ke paksi X ni. Nampak tak? Jadi nilai X tu terletak di antara 3 hingga 7, nampak? Okey, itu satu. Satu lagi, Meh, kalau kita teruskan di sini, kita dapati dia akan diunjurkan di sini. Juga di atas kawasan 3 hingga 7, nampak? Begitulah, Meh. Jadi maksudnya kalau Meh ambil sebarang nilai positif di sini, didapati nilai X dia akan terletak antara 3 hingga 7. Jadi dapatlah kita buat kesimpulan bahawa julat nilai X itu akan terletak antara 3 hingga 7. Boleh faham, Meh? Okey. Cikgu, jadi maksudnya julat nilai X itu ialah antara 3 hingga 7 lah cikgu. Betul. Jadi maksudnya julat nilai X apabila fx positif ialah 3 hingga 7. Jadi kalau 3 hingga 7, Meh, nak tulis macam mana? Tulis macam ni lah cikgu. X kurang daripada 7 lebih besar daripada 3. Okey, betul. Bagus. Macam tu lah, Meh. Macam mana boleh faham maksud tu? Okey. Okey, Meh, kamu duduk rumah, Meh. Jangan keluar-keluar rumah, Meh. Dalam musim virus-virus ni bahaya tau, Meh. Okey cikgu, okey. Saya memang duduk di rumah cikgu. Kamu nampak macam makin gemuk je, Meh. Cuti panjang ni saya makan banyak lah cikgu.